Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, syukur kita hadir Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnia-Nya kita dapat bertemu pada malam ini setelah sekian lama kita berpisah. Maka malam ini kita dipertemukan balik. Dan pertama-tamanya ucapan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Ta'ala kerana kita ini tidak tergolong dalam senarai orang bilangan kematian harian. Kita tidak termasuk dalam golongan orang yang dijangkiti wabak tersebut. Kenapa jadi begitu? Kerana Allah Ta'ala nak beri peluang lagi untuk kita beribadah kepada Dia. Bila ditimpa musibah, apa yang dianjurkan oleh agama? Dianjurkan oleh agama adalah kita ini disuruh untuk makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Betul? Makin diuji, makin dekat. Bukan makin diuji, makin jauh. Sebab Allah Ta'ala uji kita ini sebagai suatu peringatan, yang mana sebagai orang yang beriman, dia akan ambil kesempatan peringatan yang Allah Ta'ala beri tadi untuk menjadikan sandaran buatnya untuk kembali kepada fitrah, untuk kembali kepada agama. Oleh yang demikian, sekarang ini musim di mana orang diberhentikan kerja. Yang dulunya gaji 23,000, sekarang ini 1,500. Yang dulunya duk makan elang besar, sekarang ini tidak lagi. Yang dulu membeli rumah untuk dijadikan aset, namun sekarang ini rumah itu menjadi beban buat dia. Okay. Sebab itu dalam berbelanja ini, tuan-tuan dan puan, dia ada 3 peringkat yang dinamakan sebagai daruriyat, hajiyat dan tahsiniyat. Daruriyat ni apa? Daruriyat ni yang mana kalau tak buat boleh mati. Makan, minum, tempat tinggal. Hajiyat sini dia memenuhi kepada daruriyat. Makna kata tak ada katil pun tak apa sebab ada tilam. Dan yang ketiga adalah dinamakan sebagai tahsiniyat, iaitu kita pergi bercuti, kita beli handphone yang mahal dan sebagainya. Jadi sekarang ini ketiga-tiga ini bagaimana kedudukannya? Maka ketiga-tiga ini kita cuba buang yang nombor 2 dan nombor 3. Kita hanya pentingkan daruriyat itu sahaja. Habis itu hajiyat dengan tahsiniyat, maka sembang-sembang dan tengok-tengoklah sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita, WhatsApp group, jiran tetangga. Cuba tengok cukup tak makan. Maka tak cukup, gunakan 2 tadi untuk bantu mereka. Sebab hidup di dunia ini tak boleh hidup seorang-seorang. Hidup di dunia ini mesti hidup secara berjemaah. Kalau di taman saya ada sahabat kita yang dijangkiti wabak ini. Sekarang ni dah, alhamdulillah dah selesai lah dia punya kuarantin. Jadi bila nama kuarantin, dia tak boleh keluar rumah. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan kena maklum dalam grup, minta tolong sahabat-sahabat siapa yang dijangkiti, declare dalam WhatsApp grup. Kenapa? Supaya kita senang untuk beri bantuan. Malu ustaz? Tak perlu malu bab ni, betul tak? Sebab itu mesti letakkan tolong-menolong itu adalah satu simbol kepada keabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sedap makan ikan siakat steam tengah hari tadi, dia telur, bubur kicap. Kenapa? Sebab dia dah tak ada kemampuan. Jadi yang terasa itu ramai. Maka syukur kepada Allah itu yang paling utama. Malam ini kita akan sambung pengajian kita, tuan-tuan dan puan-puan, berkaitan dengan pengurusan harta pusaka di bawah tajuk iaitu corak pembahagian.
Saya nak cuba rungkai malam ini. Ada orang mengatakan kalau kita bahagi sama rata itu, kita menafikan faraid. Ada orang mengatakan dia ini buat begitu perbincangan di luar daripada faraid ini adalah bercanggah dengan hukum syarak. Jadi malam ini kita nak cuba tengok bercanggah ataupun tidak. Dan malam ini kita nak cuba tengok corak pembahagian harta pusaka dalam masyarakat Melayu Islam Malaysia ini bagaimana yang mereka buat. Adakah betul yang mereka buat ataupun salah? Baik. Corak pembahagian bermakna bagaimana sesuatu harta pusaka itu dibahagikan, sama ada dibahagikan kepada setiap waris mengikut kadar yang ditentukan oleh hukum faraid atau dibahagikan dengan mengikut pakatan yang dipersetujui oleh semua waris. Makna kata ada dua jenis. Yang pertama, dia ikut betul-betul faraid. Yang kedua adalah secara pakatan. Bukan pakatan harapan, tetapi pakatan lah, persepakatan. Lagi aku tambah H kat sini. Okay, baik. Jadi bila sebut faraid ini, makna kata betul-betul dia ikutlah. Kalau 1/8, 1/8, 1/2, 1/2, 2/3, 2/3, dia ikut satu-satu. Habis tu ustaz, dia ada rumah satu saja, si mati hanya meninggalkan rumah. Nak 1/2 apa? Jawapannya jual. Maka dijadikan dalam bentuk duit, maka bahagi. Itu dia ikut sebiji-sebiji dalam hukum faraid. Yang kedua adalah dia dibahagikan mengikut pakatan yang dipersetujui oleh semua waris tersebut. Maka perlu diingat, corak pembahagian ditentukan oleh waris-waris sendiri, bukannya diarahkan oleh sesiapa yang mengurus atau mentadbir harta itu. Jangan main-main. Ustaz Ehsan ini dia datang untuk cerita bab faraid. Adakah saya boleh buat keputusan? Tak boleh. Habis tu saya untuk apa? Saya untuk nasihat dan beri info. Siapa yang boleh membuat keputusan? Ahli waris itu. Jangan kita sebagai pak saudara sementang-mentanglah harta itu adalah harta anak saudara kita dengan adik ipar kita, kita pula dah masuk campur. Sepatut bagi begini, engkau tu umur dah tua, budak-budak ni patut lebih. Pula ini pun kadang-kadang tuan-tuan dan puan, tindakan kononnya baguslah nak katakan dia itu adalah ambil perhatian. Rupa-rupanya kata-katanya itu tuan-tuan dan puan menyebabkan ahli waris tak boleh buat keputusan disebabkan dia. Kita hanya boleh bercakap, yang buat keputusan mereka. Sebab itu nasihat saya bila bercerita tentang faraid, bercerita tentang harta pusaka mak ayah kita, yang berbincang adalah kita lah. Jangan nak bawa bini kita mari sebelah. Jangan nak bawa kakak ipar kita masuk sekali. No, adik-beradik kita, ahli waris kita yang terlibat. Hukum faraid sebenarnya menentukan siapakah dalam kalangan saudara mara si mati yang berhak mewarisi dan menentukan bahagian setiap orang waris tersebut. Nak bagi tahunya di sini, bila sebut tentang faraid, bila sebut tentang harta pusaka, mesti betul-betul semak dia ini adalah ahli waris. Kasar ustaz, memang kasar. Ada orang yang mana tuan-tuan dan puan-puan, dia bukan ahli waris, tetapi yang dia tidak tahu dia sangkakan dia ahli waris itu pada dia, tetapi yang tahu dia ni adalah bukan ahli waris adalah ibu dan ayahnya. Kenapa? Sebab ibu dan ayahnya dulu terlanjur dia ni anak tak sah taraf. Itu status anak tidak sah taraf. Bagaimana status anak angkat? Baru ni sahabat saya, dia juru nikah di satu masjid, tak payah sebutlah daerah mana, tapi bukan sinilah. Jemaah datang jumpa, ustaz saya nak jumpa tapi bukan di sini, di kedai makan. Oi, lain macam, nak belanja tom yam ke apa. Maka pergilah sahabat saya. Kenapa haji? Dia kata dia nak buat permohonan untuk anaknya, iaitu permohonan wali hakim. Bila sebut wali hakim, kita dah tahulah ke mana hala ni. Kenapa begini? Itulah ustaz, zaman muda dulu terlanjur. Tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah satu benda yang boleh dipuji. Kenapa?
Dia mengenepikan malu dia, dia mengenepikan apa yang anak dia nak kata pada dia, tetapi dia mengenengahkan soal hukum. Sebab itu bila sebut hukum, dia kena berlapang dada. Hukum kata betul tak? Sebagai contoh, tuan-puan semayang maghrib tadi menangis-nangis dengar saya baca Quran, tuan-puan tak dengar saya baca doa, tuan-puan menangis. Habis amin tadi rupanya tak ambil semayang. Sah tak semayang tadi? Sah ustaz sebab saya menangis tadi. Hukum tak sah. Maka kena ambil tak semayang lain, kena ambil dan sembahyang semula. Itu hukum. Jadi bila sebut hukum, kena berlapang dada. Kenapa orang ini dia berlapang dada dengan hukum? Sebab dia kata dulu punya cerita, ini bukan tahun 2000, dia berjaya menasabkan anak itu kepada dia. Dulu punya cerita, siapa yang lahir 60-an, 50-an dulu kan, mak anak angkat kan, nasab pada bapa angkat, betul? Dulu punya cerita. Ada tak? Buat tak mengaku boleh. Ada tak kawan-kawan lain? Ada kan? Ini dulu. Maka statusnya adalah anak tidak sah taraf atau sebaliknya. Maka apa perlu dibuat? Maka kalau dia perempuan, maka nak menikah mesti dengan wali hakim. Tak boleh dengan lelaki ini, sebab ni bukan bapa dia. Kemudian dia kata, bagaimana nak jumpa dengan anak ni? Dia kata, saya dah bagi tahu. Tuan-tuan tahu anak dia jadi apa? Doktor. Anak kata apa? Anak maki saya. Tak apa, biar maki, sebab kesalahan kita. Daripada dia merajuk, dia lari pada rumah, lagi sakit hati, betul tak betul? Jadi dia marah lah. Tapi alhamdulillah benda itu jalan, benda itu boleh diteruskan. Maka bab hukum mesti berlapang dada. Boleh? Baik. Kemudian setelah mengetahui pihak-pihak ini, maka kena tahulah bahagian masing-masing. Kita buat sebagai contoh, tuan-tuan dan puan-puan, kita katakan seseorang itu dia mati. Mati. Dia meninggalkan ibu, dia meninggalkan bapa, dia meninggalkan nenek, dia meninggalkan atuk, dia meninggalkan isteri, dia meninggalkan 4 orang anak, 2 anak lelaki, 2 anak perempuan. Okey. Bila begini punya keadaan, kita kena tahu siapakah yang layak, siapa yang tidak layak, dan kena tahu juga berapa bahagian yang boleh dapat. Kalau tengok di sini, waris utama yang confirm akan dapat bila si mati ni meninggal, lelaki, ibu dia confirm dapat, bapa dia confirm dapat, isteri dia confirm dapat, anak-anak dia confirm dapat, nenek ngatuk tak dapat sebab terhalang. Okey, dah tahu dah siapa yang dapat. Jadi mengah tak bila pakai ni tak? Tadi jadi imam aku nak sebut huruf pun jadi masalah. Ada orang kata cari yang mahal sikit tu, yang begini sikit lah. Kan dia boleh kuat nafas. Tebuk gitu tak? Okey. Maka tuan-tuan dan puan-puan, bapa ini akan dapat 1/6. Ibu ini pun 1/6. Isteri sebab ada anak 1/8. Kita dah belajar dulu. Kalau tak ada anak 1/4. Maka anak-anak tadi akan dapat asabah, yakni lebihan. Soalan saya, kalau tak belajar tahu tak benda ni? Okey, nak dapat di mana benda ni? Kelas, beli buku, tengok YouTube, tanya orang. Okey, malam ni yang datang tahulah, yang tak datang okey, tak tahu. Bila tak tahu, bila bercerita tentang pembahagian harta pusaka, agak-agaknya penceritaan pembahagiannya mengikut ilmu ataupun mengikut hawa nafsu. Okey, benda ni nak belajar bila? Tunggu ayah mati? Tak. Ni benda ni kena belajar sekarang lah. Tak kira lah tua ke muda, kena belajar.
Jadi nak belajarnya bagaimana? Sini tempat dia. Kena bayar ke? Ada kena collect RM5 seorang? Ambil tabung, bagi RM5 seorang? Tak ada kan? Masjid buat, surau buat, PKP pun buat, PKPD pun buat. Tak boleh fizikal, buat secara online. Apa matlamat tu? Bersungguh-sungguhnya pihak masjid nak menyebarkan ilmu agama. Sekarang ini Negeri Sembilan boleh kehadiran 150, betul? Alhamdulillah malam ni 149 saya kira tadi. Hari Jumaat. Okey, hari Jumaat. Bila saya dah buat online masjid kan akan bagi Facebook, dia akan jadi kita sebagai editor kan. Sedih saya tengok mesej yang masuk, macam-macam kata-kata orang ramai. Minta maaf ya, sabarlah tuan-tuan yang duk reply. Ayat. Saya rasa kalau saya jadi AJK, kemudian saya tengok ada juga orang duk viral. Yalah bila WhatsApp kan, WhatsApp kepada ni, jadi ayat tak cantik. Orang masjid pun dia jawab je lah, dia viral kan. Dia macam dia kata macam ni ke orang masjid jawab WhatsApp orang ramai. Dia tak tahu orang masjid tu nak balas kat dengan 150 WhatsApp. Jangan macam tu. Sekalipun salah di pihak mereka, tegur dengan cara elok, bukan viral di Facebook. Bila viral di Facebook, orang akan kata Islam tu huduh. Saya tengok tuan-tuan dan puan, mesej yang masuk kat Facebook. Kenapa tak bagi tahu awal, macam ni ke pentadbir? Rasa nak respon kat situ. Kena ingat molek yang jadi AJK ni bukan dapat elong 3,500. Banyaknya sukarela. Okey, tak apa. Tu sikit. Okey, baik. Maka di sini tuan-tuan dan puan-puan, ini pembahagian dia, contoh. Tuan-tuan dan puan pun dah tahu dah bagaimana pembahagian yang ada pada diri tuan-tuan dan puan. Anda kata ayah meninggal, mak meninggal dan sebagainya. Macam baru ni ayah saya cakap, duk sembang dengan saya, dengan mak saya, dengan adik-adik seorang dua. Dia kata rumah dia duduk nanti ni bahagi faraid lah. Dia kata kalau meninggal, dia kata kalau faraid macam mana? Sebab saya 5 beradik. Bila 5 beradik, 4 lelaki 1 perempuan. Lelaki 2 bahagian, betul. Habis tu kalau 5, 4 lelaki 1 perempuan, jadi berapa bahagian? 9 lah. 2, 4, 6, 8, 1. Contoh, rumah tu dijual dengan harga 300,000. Kalau ikut faraid saya dapat berapa? Bahagi 9, 1 bahagian bersamaan RM33,333. Maka adik perempuan saya dapat banyak tu. Habis tu kami yang lelaki RM66,666 seorang. Nak bagi tahu dia punya konsep dia. Jadi kena cepat benda tu. Kena tahulah. Okey, baik. Seterusnya. Dalam masyarakat hari ini, berdasarkan pada pengalaman yang kita lihat tuan-tuan dan puan-puan, ketika pembahagian dapat disimpulkan bahawa secara umum pembahagian terbahagi kepada 3 cara. Yang pertama adalah pembahagian mengikut faraid. Yang berlaku di Malaysia ini, pembahagian pertama adalah dia mengikut faraid. Setiap harta pusaka itu dibahagikan kepada semua waris yang berhak mengikut kadar yang ditentukan oleh hukum faraid. Inilah, ni. Okey. Banyak lagi tuan-tuan kena belajar. Bukan hanya ini, dari sudut prosedur, dari sudut terma-terma. Macam baru ni seorang perempuan telefon saya, suami dia askar, kemudian kena kanser, meninggal, umur baru 30-an. Suaminya masa hidup dulu dia tolak gaji, bayar insurans. Bila insurans ni tuan-tuan kena pasti dah, insurans ni adalah harta yang tidak patuh syariah. Siapa-siapa yang ada insurans sekarang ini, besok buka pejabat pergi convert kepada Islamik, sila buat besok, jangan tangguh. Sebab malah esok nak mati. Pengajaran
Sebab bila insurans, bukan takaful, insurans. Pergi tengok mana-mana fatwa yang ada, dia adalah harta yang tidak patuh syariah. Habis tu boleh ambil berapa? Boleh ambil setakat yang dicarum sahaja. Contoh, kita bayar sebulan 100. Satu tahun ada berapa bulan? 12 bulan. Cukup setahun kita mati. Kita bayar 1,200 sebab 100 bulan setahun. Tapi kita mati dapat berapa? 50,000. Boleh ambil mana? Boleh ambil yang 1,200 tu je. Selebihnya adalah kepada Baitul Mal. Tak boleh kau ustaz saya bahagi ke rumah anak yatim. Baitul Mal tu kerja dia lah. Kau buat kerja orang buat apa? Ada je ayat. Tak boleh ke? Tuan-tuan buat duit jangan main-main ya tuan-tuan. Buat duit hati-hati. Nak derma-derma pun hati-hati. Cakap derma. Derma itu ke mana? Dah, tak kira lah ustaz-ustazah ke main derma-derma ni, hati-hati. Dia pastikan duit itu walaupun 1 sen mesti kepada yang dituju. Jadi musim-musim derma dah jadi isu, betul? Kita pun baru tahu punya bila NGO boleh ambil 3%, betul? Yang macam-macam hari ni. Lepas tu kalau rasa tak mampu, jangan kutip. Bagi contoh isu derma, saya tak pergi jauh, pergi sikit je. Jiran kita meninggal, kita selaku ketua taman, kita buat kutipan derma kilap. Soalan saya, tuan nak bagi kat siapa duit tu? Siapa? Pada anak beranak dia. Tak tengok bagi pada nenek dia tak bagi pada yang lain. Macam mana? Sebab itu derma ni perlu jelas. Kalau nak buat kutipan derma, tulis disebabkan kematian ini, kita buat kutipan derma jelas kepada isteri arwah dan anak-anak. Isteri arwah sahaja, anak-anak sahaja, ataupun semuanya. Sebab derma itu kalau isteri dan anak-anak ada 3, isteri seorang, maka 4. Kumpul dapat 4,000. Seorang 1,000 lah, betul tak betul? Kamu ambil 4,000 semua. Tak boleh sebab tuan-tuan dan puan nak bagi pada isteri dan anak-anak. Kecuali tuan-tuan kata beri pada isteri, pulang pada isteri, nak bagi kat siapa? Maka isteri seorang je lah. Berlaku tak masyarakat kita duit orang duk derma kematian kemudian tak dapat pada ahli waris? Ada tak berlaku? Ada. Sebab itu bab duit jangan main-main. Jadi dapat dah ilmu malam ni. Anda kata nak buat kutipan, fokus ke mana? WhatsApp group tu mesti clean, mesti jelas. Sebab ada berlaku begitu. Derma tak dapat pada tu. Mana saya tak tahu, saya serah daripada nenek dia hari tu. Tak, dia serah pada saya. Sudah. Dia tak boleh. Bab-bab ni kena jelas. Baik. Yang kedua adalah pembahagian sama banyak. Yang pertama pembahagian mengikut faraid, yang kedua adalah pembahagian sama banyak. Pembahagian sama banyak adalah setiap harta dibahagikan sama banyak, terutamanya bagi anak-anak si mati, sama ada lelaki atau perempuan. Dia bahagi sama rata, sama banyak. 5,000 5,000 seorang. Dah tak ada dah istilah 2 nisbah 1, anak lelaki dapat 2, anak perempuan dapat 1. Okey. Pembahagian sama banyak dianggap tidak mengikut faraid, dan ada setengah waris menyebutnya mengikut adat. Salah. Bahagi sama rata ini bukan adat. Yang dinamakan adat adalah adat pepatih atau adat selain daripada hukum faraid. Itu nama adat. Yang dikatakan bahagi sama rata itu, tuan-tuan sama banyak itu adalah mengikut berpakat, persetujuan, bukan adat. Siapa kata adat? Salah. Tak ada dalam adat kita. Okey. Yang ketiga adalah pembahagian mengikut pakatan. Pembahagian mengikut pakatan bermakna waris-waris membahagikan harta pusaka mengikut persetujuan mereka tanpa mengambil kira bahagian yang mereka sepatutnya peroleh mengikut kadar faraid. Pembahagian mengikut pakatan juga dikatakan tidak mengikut faraid dan hanya bersandarkan kepada muafakat atau persetujuan waris-waris semata-mata.
Maka oleh demikian tuan-tuan sekalian, timbul persoalan yang mengelirukan sama ada boleh atau tidak pembahagian dibuat selain daripada mengikut kadar faraid. Contohnya, tanah di Mantin beri kepada Ali, iaitu abang sulung. Tanah di Salak Tinggi beri kepada Abu selaku anak bongsu. Kalau dari segi jumlah nilai tidak adil lah, sebab yang Salak Tinggi lagi mahal daripada Mantin, betul? Sebab Salak Tinggi adalah Selangor, Mantin adalah Negeri Sembilan. Nak boleh sampai ke Mantin, jam dulu di traffic light tu. Mujur beli rumah kat sini. Allah, jam tak ada tak? Mujur beli rumah sini. Sini dia jam, traffic light. Berapa kali dah palang tu kena langgar kat orang. La ilaha illallah. Orang kata tinggi tu langgar juga. Geram. Lebih 10 dah kot semenjak saya duduk sini. Palang tu tulis dah kan berapa tinggi. Yang dirempuh juga berapa. Ni kerah pedal panggil. Ni kali viral siapa yang langgar tu, bubuh di Facebook. Biar boleh ambil tindakan. Dah. Okey. Jadi adakah pembahagian ini dikira mengenepikan hukum faraid atau dengan kata lain melanggar hukum syarak? Jawapannya tuan-tuan dan puan-puan, sebelum pembahagian, setiap orang waris patutnya memahami konsep pembahagian, iaitu asal pembahagian adalah mengikut hukum faraid. Ia bermakna penentuan waris yang berhak dan kadar yang mereka akan dapat. Tetapi pembahagian mengikut muafakat melalui perbincangan dan saling meredai antara waris adalah diharuskan, malah digalakkan. Hukumnya adalah harus dan digalakkan, dengan syarat pihak-pihak mesti tahu dua benda. Apa dia? Dia kena tahu siapakah ahli waris, dan yang kedua, dia kena tahu dulu berapa bahagian yang dia akan dapat, baru sembang berkaitan dengan bahagi sama rata atau selainnya. Masalahnya tuan-tuan sekalian, berlaku ke tidak benda tu? Sebagai contoh, abang sulung buat perbincangan, mai balik semua, ayah meninggal kat dengan 5 bulan dah ni. Okey, ada dah belaka? Ada. Jadi ayah dah meninggal, jadi abang selaku abang sulung, kita kena uruslah harta ayah ni. Okey, baik bang. Jadi kita bahagi sama rata lah tak usah duk kira lah kita adik-beradik ni. Setuju belaka? Setuju. Soalan saya kepada tuan-tuan sekalian, betul ke tidak cara ini? Salah. Yang dimaksudkan terang kepada ahli waris tadi, tuan-tuan dan puan, mesti terang begini dan ada ini. Abang Yus sulung berapa dapat? 1 per berapa? Mina berapa dapat? 2 per berapa? 1 per berapa ini mewakili kepada 450,000. 2 per 3 ini mewakili kepada 120,000. Ni ambil daripada mana? Sebab keseluruhan harta ayah kita ni adalah 1 juta. 1 juta ni harta mata. Okey, harta dia begini, ambil salinan masing-masing. Harta nombor 1, tanah di mana? Baru betul. Beza tak dengan yang tadi? Nampak ringkas yang pertama, nampak serabut yang kedua. Yang pertama itulah yang boleh mendatangkan dosa. Kenapa dosa? Sebab tidak diberitahu secara keseluruhannya. Oi, penat begitu ustaz. Biar penat sekarang, jangan penat akan datang. Bagaimana penat akan datang ni? Penat akan datang, dia akan katalah kepada isteri dan anak-anaknya, sebenarnya hari tu abang tak setuju, tapi abang long yang duk desak. Kan abang cakap abang tak setuju kan? Dia kata abang tamak pula. Pula dah. Sembang belakang. Lagi satu, manusia ini dia ada kekurangan, termasuk saya. Tuan-puan pernah buat tak? Selagi tak dapat, tuan-puan akan sembang. Bila dah dapat, sembang sudah lain. Contoh, kalau saya kaya, saya akan buat Masjid As-Siddiqin ni 3 tingkat. Maka Allah Ta'ala beri kaya. Maka orang tanya, mana 3 tingkat tu?
2 tingkat je lah, lenguh ni 3 tingkat ni pula dah. Duduk di masjid hari Jumaat, habis di masjid ni nak beli nasi di belakang tu, duit ada RM51, RM1 standby untuk tabung, 50 untuk beli makan, lalu tabung terletak 50. Bengong seminggu tuan-tuan dan puan-puan. Kenapa? Sebab ikhlas hanya RM1 sahaja. Itu manusia. Sayalah tuan-tuan tak. Maka pesan guru saya kepada saya dan pesan saya kepada tuan-tuan pada malam ini, guru saya Dr. Saleh, dia pesan kepada kami dalam kelas itu pada 2015. Hari ini 2021, dia mati dah. Maka saya sampaikan balik apa yang dia sampaikan waktu saya diploma dahulu. Bukankah ini dikira sebagai ilmu yang bermanfaat, tuan-tuan sekalian? Semoga Allah Ta'ala berikan pahala ganjaran yang besar buat dia, tuan-tuan sekalian. Maka pesan dia, untuk mengatasi benda-benda masalah yang saya cerita pada tuan-tuan daripada tadi sampai sekarang, nak bahagi pusaka ini, dia pesan adalah bahagi terus mengikut bahagian faraid. Bagaimana? Dia kata buat sampai tahap kalaulah duit itu setiap seorang dapat 450,000, ambil 450,000 letak atas peha dia. Ni 250 pound letak atas peha dia. Ambil selesai dah ni. Maka terus tutup majlis tersebut dengan wabillahi taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua kerana hadir. Selesai pembahagian faraid. Setelah pegang, maka yang lelaki tadi pun tengok adik perempuan dia. Minah, sini. Kenapa abang? Engkau tu susah, aku ni tak apa, harta banyak lagi. Nah, ambil sikitkan kau. Tu bahagian abang. Biarlah, aku dapat banyak, aku nak bagi bahagian aku sikit. Ini boleh. Dibuat kesepakatan itu setelah dapat bahagian masing-masing. Berbeza tak bersembang atas angin ni? Beza tak tuan-tuan sekalian? Awak akan dapat banyak ni insya-Allah. Beza tak dengan ada di atas peha sekarang ni? Sekarang ni 400,000 ada atas peha abang. Abang nak share dengan saya? Saya dapat 200. Nak share tak? 400,000 tu dalam beg tu. Nak share tak? InsyaAllah, sebab dalam masjid. Cuba luar masjid tengok. Gurau. Boleh sembang. Jadi benda ni yang tak clear. Benda ni yang duk berselirat. Ni dalam hati ni duk berselirat tentang benda ini. Sebab dia tidak meredai. Dia hanya bersetuju disebabkan malu. Kemudian lagi satu, kita kena berlapang dada bila mana kita nak bahagikan sama rata ini. Contoh, kita ada 5 beradik, tetapi yang setuju bahagi sama rata hanya 4 beradik. Apa yang tuan-tuan akan kata pada yang tidak bersetuju? Nak kata dia tak kenal jasa? Tak bolehlah, sebab itu hak dia. Dia bersetuju ataupun tidak, kan kita dah cakap pada awal tadi, yang buat keputusan adalah ahli waris, bukan kita. Tapi tuan-tuan, agak-agak kalau dalam kalangan adik-beradik tuan-tuan sekalian yang tak setuju, tuan-tuan marah tak dengan dia? Marah tak agak-agak? Sikit lah, tak? Cakap dengan aku lah, sikit lah tak? Buang kopiah sekejap, sikit lah, ada tak? Tidak tak, tapi mesti ada sikit tak manusia punya style. Bayangkan ada 5 beradik, seorang tak setuju. Soalan saya, yang tak setuju tu berdosa ke tidak? Tak. Kalau siapa kata tak, ni iman dia cantik, kerana dia berlapang dada. Tapi kalau kita rasa tak puas hati dengan dia, tuan-tuan sekalian, maka perbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Soal setuju ataupun tidak terpulang, sebab hukum asalnya adalah faraid. Siapa-siapa yang nak keluar ataupun tak nak ambil bahagian faraid, dalam faraid kita panggil sebagai takharush. Tuan-tuan, nanti ayah ada kereta Wira manual, nak jual tak laku dalam 900 contoh. Maka adik bongsu kata, ini sentimental value ni,
Kau nak ke? Nak. Ginilah, abang-abang, kakak semua tak nak ambil bahagian ni, maka mereka menggunakan konsep taharus. Dia keluar daripada bahagikan kereta wira itu kepada dia. Jadi telah ada hukum tentang persepakatan untuk keluar daripada mengambil bahagian tersebut. Boleh atau tidak? Boleh. Tapi kalaulah semua nak juga bahagian daripada kereta itu, walaupun 900 dapat RM45 seorang sebagai contoh, maka tetap kena bahagilah. Kalau adik tu nak, dia bayar bahagian yang nak tadi tu, RM45 contohnya. Jangan pula kita marah dia, alah kereta buruk pun kau nak. Tak boleh begitu, hak dia. Jadi bila berkaitan dengan faraid, dia berkait dengan hak. Tuan-tuan, yang tuan-tuan ada sekarang ini, rumah ada harta pusaka, betul? Jangan anggap benda itu sebagai lambang kemewahan. Faraid ini ada satu benda yang di belakangnya cukup besar, yang dinamakan sebagai tanggungjawab. Sebagai contoh, saya meninggal, maka isteri dan anak-anak saya mengambil harta saya. Kemudian anak saya pula meninggal. Anak saya ni dia ada anak, dia ada isteri. Maka siapakah yang akan menanggung anak-anak ni, yakni cucu saya ini? Sudah tentulah pak-pak saudaranya tadi. Tapi benda ni missing dalam agama. Benda ini bila dilihat tentang faraid, semua jadi lapar. Hak nak makan. Tetapi hikmah di sebalik faraid itu adalah tentang tanggungjawab, tidak dilihat di situ. Hati-hati. Bila tidak dilihat, bimbang-bimbang harta yang diperolehi itu akan hilang begitu saja dengan pelbagai cara. Bila berlaku COVID-19, baru tuan-tuan tahu pemberi rezeki itu adalah Allah. Yang sebelum ini pilot gajinya 42,000. Bila sebut anak dara nak menikah dengan pilot ni, melompat dia, suka ni nak menikah dengan pilot. Cuba tanya hari ni, nak kahwin dengan pilot? Tak nak. Nak kahwin dengan siapa? Penjawat awam. Pula dah. Jadi rezeki ni Allah Ta'ala pegang. Dia banyak kita belajar di musim COVID ini. Setakat itu, ada soalan? Sila. Okey. Anak 4 orang. Dan yang isteri pun ada mak. Isteri mati, suami, mak, anak 4 orang. Boleh? Suami dapat berapa? 1/4 sebab ada anak. Mak dapat apa? Sama macam tadi, 1/6. Anak-anak asabah, yakni lebihan. Betul lah. Adik-beradik isteri dapat tak? Tak, sebab ada. Yes. Ni mak dia ke mak suami dia? Mak dia. Mak dia lah. Tu bahagian dia. Mudah je. Okey, ada soalan lain? Sila. Okey, suami ada 2 isteri. Ni payah soalan untuk imam. Kadang tanya untuk dia, kadang tanya untuk dia, kadang tanya untuk orang lain. Suami mati, isteri 1, isteri 2, anak 2, anak 4 lah. 2 anak lelaki, 2 anak perempuan, contoh anak ni daripada 2. Maka isteri akan dapat 1/8. Anak-anak asabah, lebihan. 1/8 ni, adakah seorang 1/8, seorang 1/8? Salah. 1/8 bahagi 2.
Contoh 1/8 ni nilainya 40,000. Yang ni 20,000. Yang ni 20,000. Tuan kena belajar bab ni. Sebab mati hari-hari kan. Hari tu 300, ada hari tu 282. 300 mati ni kalau padang bola kita tanam penuh tak padang bola dia. Ni berkait lah. Jadi bila mati mengejut, dia akan berkait lah. Dia lagi pening bila tak tahu yang ada isteri kedua. Kenapa? Sebab menikah Thailand. Bila menikah Thailand, banyak prosedur perlu buat. Pengesahan nikah begitu, begini, pening. Jadi nasihat saya, orang lelaki yang nak berkahwin lebih daripada satu, mohon di mahkamah. Duk dinilai kan? Tu mahkamah Senayan. Aku tengok muka siapa dia. Mohon lah. Habis tu isteri saya tak setuju. Jangan pedulikan setuju dia. Mohon dulu. Sebab hakim akan tengok pada kelayakan kita. Kalau kita mampu, hakim dulu juga. Persetujuan tu adalah, kalau dia tak setuju, dia kena buktikan lah kenapa suami dia tak boleh nikah seorang lagi. Suami saya tak mampu. Yelah, tak mampu macam mana? Kena bagi tahulah sepanjang perkahwinan dia gagal beri nafkah. Mana bukti? Tunjuk. Tu cerita dia. Bukan cakap kosong. Yelah, benda ni tak boleh tahan. Sebab kalau keinginan nak berkahwin dua, sila. Betul tak? Tuan tanya saya nak menikah dua? Nak. Tapi saya tak nak lagi. Sebab saya tak mampu lah. Dia cerita bab kahwin dua ni, dia bukan cerita soal duit. Dia cerita macam-macam. Betul? Seronok tak tengok orang yang bahagia bila ada lebih pada seorang isteri? Ada jumpa orang macam tu? Ada kan? Bahagia, cantik je kan? Macam hari tu ada orang nilai impian. Dia kata, ustaz, saya ada 2 cawangan. Saya kata hebat, sebab dia penjawat awam. Penjawat awam kita tahulah gaji bukan besar mana pun. Macam mana abang boleh menikah seorang lagi? Dia kata, saya jadi menikah ni ustaz sebab orang tu nak dekat saya, sebab dia kata saya ni kelakar. Dia kata, tu saya tengah belajar kelakar sekarang ni. Sebab yang kedua tu cakap pada dia, saya kahwin dengan awak, saya nak awak je, nafkah pada saya tak payah. Sebab dia business woman, gajinya 40,000 sebulan. Habis tu isteri pertama marah tak? Dia kata mula-mula marah, lepas tu dah tak marah. Saya kata buat ke mana? Dia kata semenjak dia kahwin dengan isteri nombor 2 tadi, dia tak akan beri nafkah pada isteri nombor 2. Sebab isteri nombor 2 kata tak payah beri nafkah, dia nak suami je. Jadi isteri nombor 2 akan beri pada suaminya 10,000 sebulan. Ni suami beri tak, dia terbalik, isteri beri pada dia. Habis tu abang buat macam mana? 5,000 saya kasih isteri pertama, 5,000 saya ambil. Saya bagi 5,000, diam isteri pertama. Saya tanya je lah, tak ada ke kawan-kawan yang nombor 2 macam dia tu? Dia kata tak ada lagi, kalau ada saya bagi tahu. Hari ni kan orang kan kerja macam-macam hari ni. Dia tak kahwin lagi. Itulah. Okey, ada lagi? Tak ada sekadar itu saja. Benda-benda ni kalau free masjid surau lah. Kalau tempat lain berbayar, dia ada seminar, dia ada kursus kan. Sebab benda-benda gini bukan senang nak dapat, nak bercerita. Tapi kalau orang yang tak apa nak ada duit, nak pergi macam mana kan? Sila. Suami beli rumah, bubuh nama isteri, yang bayar suami. Kemudian isteri meninggal. Harta rumah tu adalah harta isteri, sebab nama isteri, suami tolong bayar. Habis tu suami dapat apa? Suami dapat lah, tengoklah kalau 1/2, 1/2. Kalau 1/4, 1/4. 1/2 aku tak ada anak, 1/4 aku ada anak. Sikit lah ustaz, mohon harta perceraian pula. Ada 2 lah, boleh mohon harta perceraian, dah dapat pula faraid. Boleh Haji? Sila. Salam. Makin rancak kita ni. Kerjaya apa? Okey. Ada satu kes rumah ni joint loan. Suami dan lepas tu bercerai. So apa yang patut dibuat dengan rumah?
Okey, rumah tu tak boleh bayar lagi, betul? Bila bercerai, dia tak boleh bagi faraid sebab tiada kematian. Yang boleh dibuat kepada rumah tersebut adalah menuntut harta perceraian di mahkamah syariah, mahkamah tinggi, tempat yang dia bermastautin. Tetapi tuntutan itu mesti dengan bukti. Siapa yang bayar, siapa renovate, siapa bayar deposit dan sebagainya, maka mahkamah akan buat keputusan. Contoh, mahkamah buat keputusan 50%, 50%. Maka suami kata, saya nak rumah tersebut, maka suami kena bayar 50% bahagian isteri tadi. Nilaian itu dilihat di mana? Nilaian itu terpulang. Tapi kalau ikut perintah, lihat kepada nilaian semasa. Kalau pihak lagi satu setuju nilaian semasa beli pun boleh. Maka setelah transaksi itu berlaku, maka akan jadilah pihak suami. Tapi berapa ramai sangat yang boleh bayar? Barangkali loan tak lepas, maka last sekali kena jual, tolak hutang, berapa yang ada, itulah yang dibahagi mengikut perintah. Sebaik-baiknya jual lah Ustaz. Sebaik-baiknya kita kena disebut lah. Betul. Sekiranya si bekas itu daripada dendam dengan suami itu tadi yang bernikah lain yang bercerai itu, dia tak nak jual. Dia tak nak jual. Dia tak nak. Maka bila mana perintah atas perceraian telah keluar, betul? Dia still tak nak jual, maka buatlah permohonan komitel kepada si isteri tersebut. Kenapa isteri, bekas isteri itu tidak mahu mengikut kepada perintah yang telah dikeluarkan oleh mahkamah syariah? Maka dia boleh dikategorikan sebagai contempt of court juga di situ. Mesti bunyilah, takkan nak masuk penjara. Betul? Sign ke penjara? Okey, saya sign sekarang. Ke ada? Tak apa, biar saya masuk penjara. Bodoh namanya tu. Okey. Soalan lagi? Tak ada Sekadar itu saja. Kita berjumpa lagi bulan hadapan dengan tajuk-tajuk yang sebeginilah. Jadi tuan-tuan, di masjid ini ada dibuat slot ini, maka gunakanlah sebaiknya. Rasanya slot ni tak ada pula ustaz, minta dengan AJK masjid buat pula. Itu tugas masjid. Kenapa surau lain tak ada, masjid lain tak ada? Kena bagi cadangan lah. Tapi kalau lihat pada jadual, ada akidah, ada fiqh, ada kitab turas, ada pengurusan harta pusaka, ada fiqh munakahat, semua ada. Persoalan yang timbul adalah malas rajin saja datang. Malas ustaz, letih. Nampak ni? Rekod kan Facebook, buka hari Sabtu Ahad, tak sempat. Kalau masjid Al-Azim, panggil apa tu? Semarak, ada 3 saluran secara fizikal, Facebook dengan Google Meet. Saya kata, kenapa abang buat Google Meet? Tanya pengurusi. Orang on Google Meet ni, dia seolah-olah dia sedang bertalaki ataupun dia belajar, cuma berada di rumah. Sebab di situ boleh tanya soalan. Kalau Facebook, buka, aku nak tengok mudah duk mai, lupa dah tadi. Hilang dah. Begitu. Dia buka laptop, jadi seolah-olah berhadapan. Jadi dia tanya soalan. Dia nak tanya soalan tulis pun boleh, dia nak on mic dia pun boleh. Tapi apa-apa pun, apa saluran yang dibuat oleh pihak masjid, kuncinya adalah nak dengar ke tak nak. Tu dia lah. Siapa yang nak dengar ni? Ahli Korea tu lah. Terbaik tak? Orang datang suap tak? Mai. Tu ada makan tak ada kan? Kan ada makan kan? Dengar kuliah lagi, makan lagi, aircon lagi. Nak apa lagi? Nak basuh kaki kat situ. Dan nak apa lagi? Sarung tangan. Semuanya telah diberikan, maka bersyukurlah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.